Allah Azza wa Jal contohnya telah perintahkan di dalam Al-Quran, di banyak tempat sebenarnya, salah satunya dia mengatakan, U'budu Rabbakum. U'budu Rabbakum. Perhambakan diri kamu kepada Rabb kamu. Kalau kamu tahu, kita belajar banyak mengenai Al-Quran. Kamu boleh belajar tafsir untuk bertahun-tahun, tahu? Dan guru saya bertanya kepada saya apabila saya sedang belajar dari dia. Dan saya taklah belajar lama sangat ketika itu, saya rasa 6 bulan saja kot. Dan dia tanya saya, bagikan saya ringkasan atau summary untuk kesemua Al-Quran dalam satu ayat. Saya cakap, satu ayat aja ke? Dan dia cakap, okeylah, 2 ayat. Jadi dia mau tahu dari saya untuk bagi ringkasan keseluruhan Al-Quran dalam 2 ayat sahaja. Dan lepas itu saya mula fikir, dan saya fikir dalam kepala saya dan selalu memikirkan apa yang dia selalu cakap dan ajar saya. Macam mana saya boleh meringkaskan keseluruhan Al-Quran dalam 2 ayat saja? Lepas tu saya dapat ingat apa yang dia selalu cakap dan ajarkan saya. Saya pakai itu untuk jawapan dan dia cakap, kamu betul. Alhamdulillah. Inilah jawapan yang saya telah bagi dia. Nombor 1, terima Allah sebagai Rabb kamu, Tuhan kamu, Tuan kamu dan terima diri kamu itu sebagai hamba. Ramai orang boleh terima Allah sebagai Rabb mereka. Tapi mereka masih belum dapat terima diri mereka sebagai hamba. Terimalah saja. Serapkan kenyataan itu. Bahawa dia adalah Rabb dan kamu tu hamba. Terimalah saja. Itu nombor 1. Dan selepas kamu terima itu, ayat kedua ringkasan tadi ialah terimalah bahawa bimbingan ini, petunjuk ini hanya akan memanfaatkan dan dapat memberi faedah kepada mereka-mereka yang pertamanya boleh terima dan telah terima bahawa diri mereka adalah sebagai hamba. Itu je. Kita berkata, Iyyaka na'budu, maksudnya kita terima diri kita sebagai hamba. Lepas setelah kita terima diri kita sebagai hamba, apa pula yang kita telah bersiap sedia untuk? Kita berkata apa pula lepas tu? Ihdinas sirat, bimbingan. Perhambaan dan bimbingan petunjuk adalah ringkasan keseluruhan Al-Quran. Al-Quran bermula dengan perhambaan, Iyyaka na'budu. Ia bermula dengan perhambaan dan di akhir Al-Quran dia sekali lagi sebut bahawa dia adalah Rabb. Yang menunjukkan kita ni apa? Jika dia adalah Tuhan ke semua manusia, Rabb ke semua manusia, jadi manusia adalah hamba. Ia berakhir dengan perhambaan. Jadi ini semua adalah asas dan akar umbi perkara. Akar umbi perkara bahawa manusia menolak untuk terima bahawa mereka adalah hamba dan Allah adalah Rabb mereka. Okey, perbincangan ini akan dipanjang lebarkan tapi izinkan saya tambah sikit. Ramai orang tak ada masalah untuk terima Allah SWT sebagai Maha Pencipta. Itu okey, tak susah. Atau terima Allah SWT sebagai Maha Penyayang. Atau Maha Bijaksana, Maha Berkuasa atau yang satu-satunya. Semua itu senang, kita boleh terima, tak ada masalah. Anda faham tak? Kalau kamu terima Allah SWT sebagai yang satu-satunya, itu tak bermaksud ada apa-apa implikasi pun terhadap diri kamu, kan? Allah itu satu. Okey, itu bagus. Itu okey. Saya masih akan buat apa-apa saja yang saya mau buat. Allah Maha Penyayang. Okey, itu bagus. Terbaik. Saya masih ada kehidupan saya ni. Tapi apabila kamu cakap Allah itu Rabb, dan apa pula yang membuatkan aku ni? Ia membuatkan aku menjadi seorang hamba. Dan untuk kasih lagi senang untuk faham sikit, perbezaan antara orang yang bebas dan orang yang tak bebas sangat mudah untuk faham. Ia bukan subjek yang susah pun. Perbezaan antara orang yang bebas dan orang yang tak bebas adalah orang-orang yang bebas boleh buat apa-apa saja yang diorang nak buat. Apa yang seorang hamba buat? Seorang hamba tak boleh buat apa saja mereka mahu. Jika pula seseorang hamba boleh buat apa sahaja yang mereka mahu, jadi mereka ni sebenarnya boleh dipertimbangkan sebagai orang yang bebas, kan? Perkara yang membuatkan mereka itu seorang hamba ialah seseorang hamba hanya boleh membuat benda-benda yang hanya ditentukan oleh Rabb mereka. Jika kamu boleh terima itu, jika kamu boleh terima hakikat bahawa kehendak kamu itu hanya ditentukan oleh kehendak Allah, kehendak kamu itu mesti tunduk sebagai seorang hamba dan tunduk pada kehendak Rabb kamu. Oleh yang demikian rupa, kamu telah faham apa itu sebenarnya kitab ini dan keseluruhan mesej kitab ini. Itulah ringkasan, summary, mesej Al-Quran ini. Ia nampak sangat mudah dan boleh diterangkan dalam 5 minit, tapi untuk menyerapkan kenyataan itu akan memakan masa seumur hidup kita. Ia adalah satu perjuangan besar seumur hidup kita. Subhanallah.